So siapa yang tanya Hanzo setup Holy Grail ke, setup yang Hanzo paling suka, setup yang saya paling suka adalah ni macam benda yang orang panggil butter and bread. Dia adalah benda yang saya gunakan untuk cari makan lah. Boom headshot, boom headshot, boom headshot. Okay, dekat sini cara untuk mencari trading edge berpandukan trading range. Trading edge adalah cara pendekatan kita untuk masuk dalam pasaran pada posisi yang berpotensi untuk menjanakan pendapatan untuk kita. Dalam masa yang sama, kita tidak boleh menafikan risiko kerugian apabila kita memasuki pasaran. Namun dengan adanya edge di dalam trading, kita akan meminimumkan risiko kerugian kita apabila kita masuk dalam pasaran untuk mengambil peluang keuntungan. Trading edge boleh datang dalam pelbagai bentuk dan rupa bergantung pada pengalaman dan ilmu seseorang. Jadi untuk video kali ini saya akan tunjukkan contoh trading edge berdasarkan ilmu yang telah saya ajarkan pada siri-siri yang lepas. Tapi malangnya saya tertinggal satu topik yang penting dalam supply and demand trading, iaitu berkenaan swap zone. Jadi kalau korang tengok sebelum ni dekat dalam video-video analisis saya banyak menggunakan swap zone, dan zone ni adalah satu zone yang penting. Jadi kita akan belajar. Okay, jadi kita akan belajar ini terlebih dahulu sebelum pergi lebih lanjut dalam topik trading edge. Jadi swap zone ini adalah suatu zone supply and demand yang berubah sifat. Swap zone sell berlaku apabila demand berubah menjadi supply, dan swap zone buy berlaku apabila supply menjadi demand. Dia macam role reversal yang kita belajar dalam topik SNR, tapi ini adalah dalam bentuk supply and demand. Jadi dekat sini kita ada drop, base, rally, lepas tu dia break. Okay, sepatutnya ni adalah demand kan, drop, base, rally. So drop, base, rally adalah demand. Kita tulis sikit lah demand. So dekat sini adalah demand, dan kemudian bila price datang balik dia tolak sikit, lepas tu dia break. So bila price break demand, akan berlaku swapping ataupun akan berlaku role reversal di antara demand dengan supply. So zone demand dekat sini akan berubah menjadi supply. Kalau korang tengok warna biru yang saya lukis ni demand. So bila dia break, dia automatic jadi pink color ataupun jadi supply lah. So demand ni kita tahu demand adalah tempat untuk kita buy, tapi apabila dia telah di break, dia akan menjadi tempat untuk kita sell. So kita akan sell dekat sini, price pun jatuh, buat penurunan lagi. So demand ni telah di-ignore dan menjadi supply yang baru. So dalam bentuk chart dia akan jadi macam ni lah. Okay, so kat sini ada base, nampak base, drop, merah, merah, biru, lepas tu dia break. So bila dia break ni, price akan datang balik ke dalam zone supply dan buat penurunan. So untuk bagi gambaran yang lebih jelas, kita tengok contoh dekat chart lah. Okay, dekat sini korang nampak tak ada rally, base rally kita tanda dulu. So daripada rally, base rally demand ni, price telah break. Dia break kat mana? Kat sini. Break mesti dengan body. Betul tak body dia close? Kita tandakan. Okay, nampak? Dia break. Break mesti dengan body. So selepas daripada dia break ni, so semua ni jadi supply. So supply ni kita tulis swap zone supply. So swap zone supply ni adalah tempat untuk kita sell. So kita boleh sell dekat sini, boleh sell kat sini. So ni adalah contoh untuk swap zone, nampak demand di break bertukar menjadi supply. So nota seterusnya adalah untuk setup swap zone demand ataupun swap zone untuk buy. So dekat sini korang nampak ada drop, base, drop. Lepas tu dia break, kemudian dia pull back balik menjadi demand, lepas tu naik balik. So kita tulis lah kat sini supply, lepas tu kat sini adalah demand. Dia adalah keadaan di mana supply menjadi demand selepas dia di break. Okay, so kalau kat sini kita color kita tengok ni adalah supply. Semua warna pink color ni adalah supply. Kemudian selepas dia break, dia akan menjadi demand. Okay, so bila dia jadi demand, dia akan muncul setup untuk kita buy. So price akan masuk ke dalam zone dan buat kenaikan. Nampak tak? Price akan berubah daripada supply ke demand selepas dia break. So kita tengok contoh dekat chart untuk dapatkan kita punya gambaran yang lebih jelas lah. Okay, kat sini ada satu contoh. Kat sini adalah rally base drop. Kalau dalam contoh korang tengok saya buat drop base drop, dia sebenarnya tak kisah drop base drop ke rally base drop ke, dia janji dia supply. Okay, so kita tengok kat sini adalah biru, merah, maksudnya dia adalah rally base drop. So dia adalah sejenis supply. Kemudian dia di break dekat mana? Dekat sini. Okay, kita tandakan tempat break. So selepas dia break, dia akan jadi demand. Daripada merah ke biru, nampak tak? So sini adalah supply, sini pula adalah swap zone demand.
So ni pula adalah break. So selepas ni bila kita tandakan base dekat sini yang dia break, kita akan panggil dia sebagai swap zone lah. So general dia adalah swap zone. Tapi kalau saya tarik daripada supply, dia akan jadi swap zone demand. Kalau saya tarik daripada sini, dia akan jadi swap zone supply. Nampak tak? Selepas dia break dekat sini, dia akan return menjadi supply. Jadi nota seterusnya menceritakan berkenaan strategi trading menggunakan swap zone. So kat sini kita ada base demand, lepas tu dia naik sikit, lepas tu dia pecah ke bawah. So kat sini ada drop, base rally. Lepas tu bila dia break, kita akan entry dekat level sini. Okay, level sini tu kat mana? Kalau korang tengok dekat lukisan dalam bentuk candle, kita akan ambil shadow yang paling rendah ni. Bukan shadow paling rendah lah, maksudnya kita tandakan base. Hujung shadow ni adalah kita punya entry dan stop loss. Ni adalah zone risiko kita. Kita terbalik kan. Okay, sepatutnya dekat bawah ni adalah entry stop loss kan. Tapi kalau stop loss untuk demand kan kita bagi jarak sikit. So untuk entry kita akan ambil betul-betul pada candle dia. Tapi untuk stop loss kita akan letakkan beberapa ruang lah untuk spread dan untuk dia bernafas. Jadi strategi dia macam ni lah. Kita entry dekat candle swap zone. Stop loss kita akan letak beberapa pips dekat atas daripada zone kita. So saya tunjuk contoh lah. Macam lukisan dekat sini, ni adalah stop zone. So ni kita punya stop loss. Okay, so sini adalah entry, ni adalah stop loss kat atas ni. Jadi secara asasnya ni lah cara entry dengan stop loss. So dekat sini kalau untuk buy pula macam ni lah. So dekat sini hujung shadow swap zone tau, bukan yang tepi ni. Tepi ni tak kisah, nampak? Tepi ni tak kisah dia panjang mana, kita akan ambil base sahaja. So bila base ni, ni adalah entry, ni pula adalah kita punya stop loss. Untuk stop loss buy, korang boleh lah nak letak beberapa ruang atas sikit ke, tak kisah. Tapi untuk entry korang kena faham juga. Untuk buy order dia trigger dekat ask price. So ask price kat mana? So ask price korang kena letak kat atas sikit. So walaupun entry korang kat sini, korang nak letak buy limit, korang kena letak atas sikit. So ikut pada spread. Sebab tu kita kena faham bid dengan ask. Tapi nak letak buy limit kat sini pun boleh, tetap trigger kalau dia bagi. Tapi kalau korang dapat sniper entry, melepas lah. Next dalam nota adalah perbezaan role reversal dengan swap zone. Apa beza role reversal dengan swap zone? Nampak je sama je. Kalau tengok support become resistance, resistance become support, macam sama je. Wrong. Role reversal boleh jadi swap zone, tapi bukan semua swap zone boleh jadi role reversal. Macam mana tu? Okay, kalau kita tengok kat sini, support become resistance. Mana become resistance? Okay, kat sini break. So support become resistance. So dekat sini demand become supply. Okay, so lebih kurang sama kan. Tapi macam mana pula dengan situasi macam ni? Korang ada nampak tak support become resistance? Nampak tak mana nak entry? But I cannot see, I'm legally blind. Tak nampak kan? Kemudian price dia berinteraksi dengan apa dekat sini? Korang tengok. Dekat sini tak ada pun support and resistance ke, support become resistance ke, sebab dia naik, turun, lepas tu dia turun balik. Price berinteraksi dengan apa dekat sini? Kita nak tahu dia berinteraksi dengan apa. So dekat sini bila kita tahu berkenaan swap zone, sebenarnya ni adalah rally base rally. Ada rally base rally dekat dalam ni. Kemudian dia break rally base rally ataupun demand zone tu, dia menjadi supply. So swap zone demand become supply dekat sini. So price berinteraksi dengan swap zone dekat sini. Walaupun tak ada support become resistance, tapi dia still ada demand yang telah di break. Jadi dia boleh jadi point untuk kita entry. Kita tengok contoh. Saya cari satu contoh untuk bagi korang faham lah. So dekat sini ada satu contoh. Nampak tak? Biru, merah, biru. So ni adalah jenis rally base rally. Okay, so bila dia masuk dekat dalam zone, dia break. So selepas dia break, korang nampak bentuk dia macam gini je. 1, 2. Dia nak kembali semula pada apa? Tak ada pun support become resistance. Support become resistance dekat sini lah kan. Ni adalah support become resistance. Support become resistance. Okay, tapi dia berinteraksi dengan apa dekat sini? Dia berinteraksi dengan swap zone. So swap zone ni satu zone yang penting. Walaupun dia nampak macam role reversal SNR, tapi ada kelainan dia. Ada keadaan di mana kita boleh gunakan dia, yang dekat mana support and resistance tak boleh nampak, swap zone boleh nampak. Ni baru menggunakan candle. Saya belum lagi ajar korang menggunakan shadow base. Contoh dekat sini, ni adalah shadow base. Shadow base ni adalah sejenis drop base drop juga, tapi dalam bentuk shadow.
Saya tak ajar lagi lah berkenaan ni. Tapi nampak tak, bila dia break, dia berinteraksi. So benda-benda macam ni tak ada dalam support and resistance. So sebab itulah kita kena faham juga support and resistance, faham juga supply and demand. So apa-apa pun jangan sombong lah kita guna support and resistance power, supply and demand power. Supply and demand kalau tak faham support and resistance, tak tahu pula price nak pergi mana. Problem. So kena tahu semua benda. Minda tu kena terbuka sikit. Jangan duduk bawah tempurung rasa teknik dia paling power. Sentiasa ada ruang untuk kita ada improvement. Okay, kita reverse mula nota. Kebanyakan swap zone dapat dikesan dengan mudah di point SNR atau role reversal. Namun jika kita hanya tertumpu pada bentuk atau pattern yang ada dalam market, kita belum lagi capai peringkat faham gerak-geri harga dan cuma berada di tahap penghafal. Bila kita hanya menghafal pattern, kita pasti akan berada dalam keadaan tidak bersedia apabila market mempamerkan dirinya dalam bentuk yang lain daripada apa yang kita hafal. Contoh bentuk lain macam ni. Tak nampak pun resistance become support. So bila bentuk macam ni ke, bentuk macam ni ke, tanpa kefahaman, korang takkan tahu. Kalau korang setakat hafal pattern, korang akan kena lipat dia kat sini, kena lipat kat sini. So kunci dia apa-apa pun korang kena faham. Namun dengan kefahaman sesuatu ilmu, biarlah ujiannya datang dalam apa bentuk sekalipun, kita tetap tahu apa yang perlu kita lakukan. Jadi apa-apa pun kunci dia memang korang kena faham. Apa yang saya ajar ni, korang bukan kena hafal pattern, kena hafal bentuk candle. Korang kena faham kenapa sesuatu benda tu berlaku, kenapa sesuatu benda tu bergerak ke bawah, bergerak ke atas, kenapa kena lipat. Korang kena faham. Okey, jadi sekarang kita kembali semula ke perbincangan kita berkenaan trading edge next week. So siapa yang tanya Hanzo setup Holy Grail ke, setup yang Hanzo paling suka? Setup yang saya paling suka adalah swap zone. Swap zone ni macam benda yang orang panggil butter and bread. Dia adalah benda yang saya gunakan untuk cari makan lah. Swap zone ni memang the best lah bagi saya. Bukanlah saya cakap dia Holy Grail ke apa, tapi saya sangat suka menggunakan swap zone. Jadi saya harap korang dapat hadam lah. Swap zone ni banyak lagi cerita dia, banyak lagi variasi dia. Tapi hari ni saya cuma cerita dekat korang basic swap zone. Nanti kalau ada masa lagi, kita akan bincangkan lebih detail berkenaan swap zone ni.